Okey, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu. Harap kamu semua bersedialah untuk kelas PDPR kita. Kamu pun dah cuti lebih kurang 2 minggu. Kita cuti daripada kelas PDPR. Dan kita akan bersambung untuk kelas PDPR selama 5 minggu. Diharapkan 5 minggu ni kamu bersedialah untuk kelas kita dan juga tugasan yang akan kamu buat sepanjang tempoh PDPR ni yang berlangsung lah. Okey, untuk kelas berikutnya ni cikgu dan cikgu Izmat dah berbincang untuk buat tajuk berkaitan dengan penghasilan produk. Okey, untuk penghasilan produk ni walaupun kamu tak boleh untuk datang ataupun hadir ke sekolah, kita akan hasilkan dulu folio ataupun kamu punya laporan ataupun tugasan yang kamu kena buat berkaitan dengan penghasilan produk lah. Terlebih dahulu cikgu akan cerita sedikit sebanyak berkaitan dengan arahan untuk penghasilan produk ni dulu lah. Okey, kita tengoklah satu-satu. Okey. Murid dikehendaki membangunkan sebuah produk. Produk itu berfungsi ataupun separuh berfungsi. Okey. Separuh berfungsi. Okey, masa yang diperuntukkan adalah selama 44 jam ataupun 22 minggu. Okey, masa 22 minggu lah kita ada untuk kita siapkan tajuk berkaitan dengan penghasilan produk ni. Baik. Kamu dikehendaki menggabungkan sekurang-kurangnya dua aplikasi reka bentuk. Dua aplikasi ni kita dah belajar daripada tajuk tingkatan 1 dan juga tingkatan 2 dan juga sebahagiannya di tingkatan 3. Okey, tingkatan 3 yang kita belajar aplikasi adalah berkaitan dengan tajuk mekatronik lah. Okey. Okey, penghasilan rakaran produk ni mesti dibuat secara individu atau berkumpulan. Okey, kita sarankan satu kumpulan kita buat. Cikgu dah cerita dah sikit sebanyak dalam kelas kita sebelum ni. Sedikit sebanyak bila kita buat berkaitan dengan penghasilan produk ni, cikgu akan bagikan kamu kepada kumpulan-kumpulan tertentu, di mana satu kumpulan ada 2 orang pelajar yang akan terlibat untuk buat penghasilan produk ni. Okey, jadi lakaran lakaran untuk produk ni kamu kena buat secara individu. Laporan pun kamu kena buat secara individu. Okey. Pembangunan produk sahaja bila kita buat, kita akan buat secara kumpulan Tak apa, yang tu abaikan dulu. Kita akan buat laporan dulu Kamu akan buat laporan dulu. Okey. Murid perlu membangunkan produk berfungsi ataupun secara separuh berfungsi secara individu lah. Okey. Seterusnya, murid mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan dengan maklumat yang diperlukan. Okey, murid dikehendaki menyediakan dokumentasi produk yang dibangunkan. Yang ni yang kita akan buat ni lah. Kemudian murid disarankan berbincang dengan guru bagi memastikan keberhasilan produk yang dibangunkan. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh ataupun tajuk-tajuk yang kamu boleh gunakan lah. Ini adalah aplikasi teknologi yang kamu boleh pilih untuk kamu gabungkan untuk menghasilkan produk yang cikgu sebut tadi. Okey, kita ada lebih kurang 9 tajuk, iaitu 2 tajuk di tingkatan 1. Kemudian kita ada 7 tajuk di tingkatan 2 dan juga 1 tajuk di tingkatan 3. Okey, kita ada reka bentuk petigasi, reka bentuk fashion, teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik, aquaponik dan reka bentuk makanan. Dan satu tajuk yang kita belajar di tingkatan 3 itu adalah mekatronik Okey, itu tajuk dia lah. Kemudian ini adalah catat alir berkaitan dengan penghasilan produk. Okey. Menyatakan produk yang hendak dihasilkan. Kemudian mengenal pasti asas teknologi yang kamu pilih, kamu rasa sesuai untuk kamu gunakan untuk penghasilan produk. Kemudian kamu kena merancang elemen, konsep dan prinsip reka bentuk lakaran. Seterusnya kamu hasilkan produk yang kamu nak buat. Okey, kamu kena buat lakaran lah. Lakaran ni kita kena hasilkan 2 lakaran. 2 contoh lakaran yang kamu kena hasilkan dulu.
Kemudian kita akan pilih lakaran mana yang terbaik untuk kamu pilih untuk produk kamu. Kemudian kamu kena siapkan ataupun sediakan jadual kerja. Okey, kemudian kamu kena buat senarai bahan, peralatan dan juga bajet produk. Seterusnya hasilkan produk berfungsi ataupun separuh berfungsi. Seterusnya membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian bahan. Seterusnya membuat cadangan penambahbaikan berdasarkan keputusan ujian. Dan yang terakhir menyediakan dokumentasi. Okey. Okey. Ini adalah langkah untuk penghasilan produk. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama, kamu kena nyatakan produk apa yang kamu nak buat. Kamu kena pilih aplikasi teknologi, kena gabungkan dua aplikasi teknologi untuk kamu buat produk ni. Kamu nyatakan dulu produk apa yang kamu nak buat. Okey, kemudian kena pasti aplikasi teknologi, asas yang sesuai, kemudian rancang konsep dan hasilkan lakaran. Kemudian kamu buat lakaran produk, kemudian jadual kerja, senarai bahan dan juga bajet. Kemudian kamu hasilkan produk, kita buat pengujian dan penilaian produk. Selepas buat pengujian, kita akan buat cadangan dan juga penambahbaikan. Dan yang terakhir adalah kamu sediakan dokumentasi. Ini adalah langkah penghasilan produk. Di sana. Okey, dekat situ dia ada tulis. Untuk menyatakan produk yang kamu nak buat ni, kamu kena ada borang kajian pelanggan, penyelesaian masalah inventif jika ada produk yang terlibat. Kemudian kita ada borang project brief. Nanti semua benda ni cikgu akan sediakan kepada kamu. Okey, kemudian kamu kena pilih gabungan sekurang-kurangnya 2 daripada 9 aplikasi teknologi yang cikgu ceritakan pada tajuk daripada slide awal tadi. Okey, daripada 9 tu kamu kena pilih 2. Justifikasi pemilihan teknologi, kekuatan dan kelemahan. Maksud dia justifikasi pemilihan ni apa sebab kamu pilih teknologi itu. Kemudian apa kekuatan, apa kelemahan. Okey, kemudian kamu kena nyatakan konsep form follow function. Okey, kemudian ataupun function follow form. Maksud dia kemudian lakaran perkembangan idea. Okey, dalam bentuk 3D. Kemudian kita kena mematuhi elemen dan juga prinsip dalam borang project brief. Okey, kemudian kita ada lakaran bermaklumat, kita ada lakaran ceraian, lakaran isometri, lakaran skematik dan juga lukisan unjuran ortografik. Okey. Itu adalah carta ahli dana. Kita senarai bahan, kita ada produk berfungsi, separuh berfungsi, model dan juga prototype. Ini keputusan ujian. Okey. Okey, itu adalah kita ada cadangan untuk kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Kemudian kita ada lakaran penambahbaikan dan juga laporan lengkap. Yang ini kena ikut format. Okey. Seterusnya, standard pembelajaran. Okey. Untuk berkaitan dengan menyatakan produk yang kamu hendak hasilkan berdasarkan yang pertama, kajian keperluan pelanggan dan juga project brief. Okey, ini untuk TP1. Okey, tahap penguasaan 1. Kajian keperluan perlu dijalankan untuk memastikan idea reka bentuk produk yang akan dihasilkan memenuhi keperluan dan juga kehendak pelanggan. Okey. Kajian keperluan pelanggan yang baik dapat membantu reka bentuk meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk yang dihasilkan. Kamu buat produk, mesti ada orang yang mau nak gunakan produk yang kamu hasilkan tu. Okey, memenuhi kehendak mereka. Terdapat beberapa kriteria kajian keperluan pelanggan, iaitu maklumat, latar belakang produk dan juga penambahbaikan. Okey, penyelesaian masalah secara inventif. TP1. Penyelesaian masalah inventif ini adalah penyelesaian masalah secara sistematik dengan masalah dan penyelesaiannya dikenal pasti terlebih dahulu. Penyelesaian masalah secara inventif ni
bukan berdasarkan idea spontan lah. Dia mesti melalui proses yang diulang beberapa kali untuk mendapatkan keputusan yang baik, cepat dan menjimatkan. Okey, itu contoh untuk model fungsi. Tangan manusia memegang pemegang, pemegang memegang pembersih, pembersih memegang mata pembersih, mata pembersih membuang sisik ikan. Pembersih ini juga dihubungkan melalui mata pembersih ini melalui glue ataupun gam lah. Gam itu memegang mata pembersih. Okey, ini adalah salah satu contoh projek pembuangan sisik ikan ataupun produk untuk membuang sisik ikan. Tetapi dekat situ kamu tengok ada satu contoh garisan. Yang lain tu kita tengok garisan yang berguna ataupun normal, tapi dekat situ ada garisan yang bermasalah. Dekat situ contoh penyelesaian masalah yang kita perlu fikirkan, apa kaedah penyelesaian yang ada dekat situ. Okey, project brief. Project brief ni adalah proses pembincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan yang turut dihadiri oleh pereka bentuk. Ni kalau kata kamu seorang pereka bentuk, ini adalah apa yang kamu perlu buat. Okey, pereka bentuk ni berperanan menterjemahkan idea reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran ataupun contengan. Contoh kamu nak buat rumah lah. Takkanlah nak buat rumah terus pergi beli bata, beli simen terus kamu buat rumah. Kena ada perbincangan terlebih dahulu. Rumah besar mana kamu nak buat? Berapa bilik? Bumbung tinggi berapa? Tingkap dekat mana? Pintu macam mana kamu nak? Okey, itu adalah salah satu contoh yang cikgu boleh bagi. Okey, kemudian kita kena pasti teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Okey, justifikasi pemilihan teknologi. Sebab apa pemilihan yang teknologi yang kamu pilih tu? Apa sebab dia? Okey, yang pertama, aplikasi teknologi yang dipilih, tujuan penggunaan teknologi, fungsi teknologi itu, kekuatan dan kelemahan teknologi. Okey, 2.13, merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Okey, bentuk mengikut fungsi, fungsi mengikut bentuk. Itu adalah maksud kepada form follow function ataupun function follow form. Ni konsep reka bentuk produk. Okey, seterusnya berkaitan dengan penerangan berkaitan dengan form follow function ataupun bentuk mengikut fungsi. Reka bentuk produk mengikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan mesti memenuhi fungsi sepenuhnya. Contoh, kerusi direka bentuk untuk berfungsi sebagai tempat duduk. Namun, bagi memenuhi fungsi sebagai tempat duduk sambil merehatkan badan, maka kerusi malas telah direka bentuk. Itu contoh. Itu contoh untuk bentuk mengikut fungsi. Kalau kata fungsi mengikut bentuk pula, reka bentuk akan mewujudkan fungsi bagi produk yang telah dihasilkan. Okey, contoh peralatan dapur menyerupai raksasa ataupun Loch Ness yang mendapat permintaan kerana reka bentuknya menarik dan boleh berfungsi. Ini Loch Ness ni adalah contoh raksasa yang hidup di Tasik Tasik Loch Ness ni yang raksasa yang ada tengkuk panjang tu. Okey. Okey, ni contoh. Yang contoh kerusi itu bentuk mengikut fungsi. Apa guna kita buat kerusi? Mestilah untuk duduk dan juga rehatkan badan. Tetapi bagi orang yang memilih fungsi mengikut bentuk, dia pilih benda yang satu benda yang pelik, yang sesuai dengan pandangan dia. Dia rasa menarik perhatian dia. Jadi itu maksud dia fungsi mengikut bentuk. Boleh digunakan untuk apa-apa tujuan mengikut fungsi yang dia nampak daripada bentuk tu. Okey, ini adalah elemen ataupun dalam tajuk reka bentuk dia ada elemen reka bentuk. Kita ada garisan, bentuk, nilai, tekstur, rupa, warna, nilai dan juga ruang. Ini adalah elemen reka bentuk. Okey, kemudian kita ada prinsip reka bentuk. Okey, kita ada yang pertama keseimbangan, pengulangan, penekanan, pergerakan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan harmoni.
Okey, contoh lakaran idea. Ini apa yang kamu kena buat bila kamu nak hasilkan produk. Okey, contoh lakaran idea, elemen dan prinsip reka bentuk. Ni kena berserta nah. Okey. Lakaran produk yang hendak dibuat adalah lakaran idea yang terbaik yang mengandungi semua maklumat penting sesuatu reka bentuk bentuk produk. Okey, lakaran ini dihasilkan dengan gaya persembahan menarik dan mampu meyakinkan pelanggan terhadap produk. Lakaran idea yang terbaik yang dipilih akan ditambah baik dari segi persembahan dengan menggunakan kaedah lakaran perspektif ataupun rendering. Okey, lakaran 3D. Maklumat yang terdapat pada lakaran 3D. Dia kena ada apa? Nama produk, saiz produk, bahan digunakan bahan apa, komponen ataupun bahagian-bahagian produk, prinsip reka bentuk yang digunakan, elemen apa yang kamu gunakan. Ni kamu kena rujuk apa? Internet, guru sendiri, kamu tengok buku teks dan bahan bacaan lain. Okey, contoh. Yang ni apa ni? Yang ni contoh projek berus ataupun mesin untuk kamu menggilatkan kasut. Pasal kamu gunakan tangan sampai masa lenguh. Kalau ada 3 pasang kasut kamu yang kamu nak gilatkan, lenguh kan? Jadi penyelesaian masalah dia, kita hasilkan satu mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan juga asas pergerakan mekanikal. Dekat sini nampak tak contoh produk yang dihasilkan. Okey, lakaran ceraian. Lakaran ceraian ni menunjukkan hubungan antara setiap komponen bahagian satu reka bentuk produk. Lakaran menunjukkan urutan pemasangan komponen pada reka bentuk nah. Contoh, kita ada berus, dia letakkan tempat lain, casing dia duduk di tempat lain, bateri dia duduk di tempat lain. Kemudian kita ada penutup, dia letakkan di tempat lain. Itu adalah lakaran ceraian. Ni adalah. Kemudian seterusnya lukisan kerja. Lukisan kerja ni adalah lukisan yang menerangkan dengan terperinci rupa bentuk komponen sesuatu produk yang akan dihasilkan. Benda ni semua nanti cikgu akan bagi contoh dekat kamu untuk kamu hasilkan lah. Okey, jangan takutlah kamu tak faham kan. Cikgu akan bagi satu-satu. Hari ni kita dengar dulu sikit sebanyak apa yang kamu perlu buat berkaitan dengan tajuk penghasilan reka bentuk produk ni. Ni contoh lukisan skematik. Ni untuk litar lah. Dalam tajuk litar kamu kena ada lukisan skematik. Kemudian ada unjuran ortografik. Itu contoh unjuran ortografik. Kita ada pandangan atas iaitu plan, pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Okey, setakat itu dulu. Yang slide yang cikgu ceritakan kat kamu ni sikit sebanyak berkaitan dengan keperluan apa yang perlu ada dalam kamu untuk membina sesuatu produk. Okey, ini apa yang perlu ada. Tetapi untuk tajuk kita sepanjang tempoh kita PDPR ni, cikgu dan cikgu Izma akan sediakan satu borang, bukan satu borang lah, satu buku scrap untuk kamu, ataupun kamu kena buat laporan projek kamu sendiri di rumah. Kita akan buat step by step daripada pengenalan sampailah penambahbaikan apa yang kamu kena buat. Okey, berdasarkan apa yang cikgu ceritakan tadi. Satu-satu kita akan buat. Okey, jadi jangan ada yang ketinggalan lah untuk tajuk kita pada bila kita buat PDPR di rumah. Okey, berkaitan dengan bahan yang cikgu akan sediakan, cikgu akan sediakan melalui Google Meet ataupun WhatsApp. Nanti cikgu Izma akan bagi penerangan sikit sebanyak berkaitan dengan taklimat untuk penghasilan folio ni. Okey, jangan takutlah, tak ada masalah. Kita akan buat. Okey, cikgu akan sediakan kertas untuk kamu, borang-borang keperluan, borang kajian apa yang kamu perlu ada, kemudian buat project brief. Okey, semua tu cikgu akan sediakan. Okey, jangan takut. Kamu perlu ikut step apa yang perlu kamu buat untuk laporan projek. Okey, setakat tu dulu. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Okey, terima kasih.